Okey, saya mula Okey anak-anak boleh buka buku teks untuk kita melihat tajuk kita ialah bab 6. Langkah-langkah pembentukan Malaysia. Mungkin dia agak delay sikit, kalau internet slow dia lambat keluar dia bergantung kepada internet juga. Jadi kalau tak keluar, pelajar tolong bagi tahu saya lah. Sebab kita ni sangat banyak okey, baik. Kita tengok pada langkah-langkah pembentukan Malaysia. Kalau tengok buku teks pada muka surat berapa ni tengok muka surat berapa ni. Kalau saya kecil sikit baru nampak. 149. 149. Okey, nampak ke presentation cikgu? Kalau nampak boleh? Okey. Okey. Okey, 149. Cikgu dah tulis di sini. Setakat kalau kita tengok soalan SPM, kita mulakan dulu dengan analisis ni pelajar boleh tulis dekat buku teks dalam bab ini di bahagian subtopik mana yang pernah disoal. Jadi bila kita sampai di bahagian itu, kita boleh tanda. Pertama yang pernah disoal adalah peranan jawatan kuasa perundingan perpaduan kaum. Okey. Itu yang pertama di bahagian peranan ni. Kalau pelajar tengok di situ, okey, tengok balik pada tadi. Kalau tak ada gangguan dia akan smooth saja Okey, pelajar boleh tanda yang pertama pada tajuk kita peranan jawatan kuasa perunding perpaduan kaum. Okey. Dalam bahagian ini pernah disoal, markah satu je sebab ini soalan struktur. Nanti kita akan masuk 2 bukti perjanjian Malaysia. Kalau kita tengok perjanjian Malaysia ni selepas Suruhanjaya Kobot. Itu tahun 2007. Lama dah tak disoal. Kali terakhir disoal ialah pada tahun 2013. Ini SPM kalau pelajar tengok SPM 2013, kita tengok dia dah beza sikit dan SPM 2017. Okey, kalau kita tengok SPM 2013, dia ada 2 bab. Dia ambil bab ini sikit saja. Dalam bahagian ni sikit saja. C1 dan C2. Okey. SPM ulangan 2016 nampak sini. Langkah-langkah pembentukan Malaysia. Nanti kita akan masuk awal-awal ialah langkah-langkah pembentukan Malaysia. Pelajar boleh tulis pada bahagian sini ni. 6.4. Itu sebab saya akan slow sedikit bahagian ini. 6.4, 149, 150. Saya akan slow sikit supaya anak-anak jelas dan faham. Okey, kalau kita tengok setakat ini Suruhanjaya Kobot dia hanya soal 2, langkah peranan. Kalau kita tengok langkah dan peranan tadi. Okey. Kalau kita tengok soalan 2017 dia nampak lain sedikit. Ini kita tengok dia link dengan tajuk yang kita belajar sebelum ini. Jadi kalau pelajar belum belajar tentang reaksi daripada Indonesia, reaksi daripada Filipina, dia agak sukar sikit ulas tajuk SPM 2017. Okey. Kalau tengok soalan 9, terangkan pernyataan tersebut. Penggabungan wilayah satu tindakan rasional. Kita nak buktikan penggabungan ini adalah mengikut langkah-langkah yang jelas. Di sinilah. Okey. Pada muka surat 149. Boleh kita mula Okey. Kalau tak ada buku teks tak apa, jangan risau Janganlah kau mau risau tak ada buku teks sekarang ni boleh cari buku teks dekat online Okey. Boleh ada lagi yang baru masuk? Kita tengok. Okey. Kalau nak tulis soalan boleh tulis dekat chat, saya akan cuba baca sambil-sambil itu Okey. Kita tengok pada peringkat awal. Okey. Tunku Abdul Rahman ini, saya gariskan Tunku Abdul Rahman. Dia mengadakan
Lawatan, ada 3 negara yang dilawat. Pada waktu tu negara lah saya panggil so kita belum bergabung. Sarawak, Sabah dan Brunei. Ingat ini tahun 61, penggabungan kita tadi nanti pada tahun 65. Tunku dia ambil masa, ini yang kita nampak rasionalnya. Kita tak gelojoh Kita fikir dulu nak bergabung dengan menerangkan apa. Ini cikgu letakkan warna biru. Di sini. Iaitu konsep satu, tujuan dan matlamat. Matlamat penubuhan Malaysia. Okey. Di sini Tunku Abdul Rahman, dia berjumpa dengan pegawai-pegawai daripada Sarawak, Sabah dan sebagainya untuk berbincang tentang pembentukan Malaysia ini. Dari ini kita dah boleh jawab yang pertama tadi, langkah-langkah. Yang pertama ialah membentuk sebuah jawatan kuasa perundingan perpaduan kaum. Okey, kalau sampai di sini dia sudah pergi nombor 2. Yang ini cikgu letak nombor 1. Cikgu letak nombor 1. F1 lah senang, F1. Okey. Di sini dia sudah pergi kepada F2. F2. Baik. Huraian sini dia telah ada satu huraian di atas ini, letak dengan warna hijau, iaitu rundingan telah diadakan antara pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British, Sarawak, Sabah dan Singapura. Bermaksud pada perenggan pertama ini, pelajar boleh dapat berapa markah? 2 markah. Ya, okey. Nur Alia ditanya, cikgu kalau 4 markah yang kena tulis esei atau PowerPoint? Bukan PowerPoint, point jadi jawapan kita esei lah. Kalau soalan tu ditanya dalam bentuk esei, kita jawab esei lah. Kalau ditanya dalam struktur, dia ada nombor huruf Roman. Pelajar boleh tulis dengan ayat pendek. Kalau soalan C, tak ada huruf Roman misalnya, tulislah dengan fakta huraian. Itu kita galakkan pelajar supaya dia tak hilang markah lah. Semua soalan struktur, okey, Amirul Aiman dah jawab. Soalan struktur kita jawab wajib, bukan lagi sunat, bukan sunat muakkad, wajib jawab dengan esei. Jangan ngada-ngada nak nulis gambar walaupun kamu pandai melukis kan. Okey. Kita tengok di sini dia dah ada berapa markah? Okey, kalau kita tengok di sini ialah huraian 1A. Kita dah ada 3 markah Markah kita nak berapa? Okey, kalau kita tengok di sini, kalau cikgu letak satu soalan Suruhanjaya Cobalt. Okey, terangkan peranan. Okey, bila cikgu kata peranan ni sampai di sini nanti pelajar tolong highlight kan. Peranan. Di sini. Jawatan kuasa perundingan perpaduan kaum. Kita nak keluarkan 5 markah. Okey. Nak keluarkan 5 markah daripada JPPK ni. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, di sini yang pertama cikgu letak dengan warna hijau balik. Okey, peranan dia, ini peranan ni. Kalau kita tengok di situ peranan menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia. Ini peranan pertama, huraian 2A. Ini huraian 2A. Kita nak ambil 5 markah tadi. Okey. 2, mengumpul pandangan. Mengumpul pandangan penduduk. Ini huraian kedua. Huraian 2B. Okey, kita dah dapat 2 markah di situ. Okey. Terusnya, menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Sini sudah pergi huraian 2C. Jadi kita nak pergi 5 tadi Kita nampak situ. Mesyuarat ini
Dia katakan, okey, mesyuarat ini diadakan sebanyak 4 kali. Okey, 4 kali huraian 2D. Contohnya di mana? Di sini dah mula contoh yang pertama. Contoh 2A. Di sini bila contoh, cikgu letak warna merah lah. Jadi pelajar tengok balik. Di sini kita nampak contoh yang dibuat mesyuarat di mana? Sampai di situ. Jadi pelajar, kalau kita tengok balik soalan ini, berdasarkan pernyataan di atas, terangkan peranan jawatankuasa perundingan perpaduan kaum. Okey. Kalau kita tengok di sini, kalau kita nak jawab ni, kita ambil intro ni balik. Peranan jawatankuasa perundingan, saya kopikan di sini. Okey, ini kita panggil intro. Tak ada markah pun ni peranan ni. Intro saja. Pelajar jangan terus tulis JPPK ni. Buat ini dulu, dalam kurungan baru buat JPPK. Ialah, okey. Yang pertama tadi, apa jawapan yang pertama? Okey, saya tengok jawapan dekat chat. Baru saja. Nak dapatkan 5 markah. Pelajar boleh tulis jawapan dekat chat? Okey. Kita nampak juga sini kata menerangkan tentang gagasan Malaysia. Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Cikgu suka ayat yang pertama tu. Kita ambil menerangkan. Okay. Pelajar tengok cikgu mulakan menerangkan. Dia depan tu huruf M. M Okey, M yang pertama. Bukan menerang lain. Itu berak menerangkan Okey. M yang kedua. Apa jawapan M yang kedua? Tengok sini, tengok buku balik. Dia kebanyakannya huruf M. Kita dapat menerangkan, mengumpul, menggalak, mesyuarat. Okey, cuba kita keluarkan 4M tadi. Pelajar keluarkan 4M. 4M daripada fungsi JPPK. Okey, M yang pertama. Kita tengok dia, menerangkan. Kita nampak situ kalau kita tengok sini, menggalak, nampak lagi sini, mengumpul, M yang keempat, mesyuarat. Okey, mesyuarat, ejaan tu Okey, cuba pelajar 4M dekat chat kita, tulis 4M. Pelajar nampak ejaan nasib salah saja ni, lama tak sekolah. Okey, good Putri. Mengumpul, menerangkan, menggalak dulu Putri menggalakkan, mesyuarat. Sebab mesyuarat tu kita nak bagi contoh. Mesyuarat dijalankan 4 kali. Di mana? Sebab mesyuarat ini kita nak tulis nanti dia 4 kali. Di mana? Di mana tempat lah. Jadi jangan kita letak mesyuarat tu nombor 3. Boleh juga kalau nak letak, tak ada salah Pemeriksa dia akan semak saja. Aiman dia buat jawapan lengkap tu, menerangkan di Sabah, Sarawak. Okey, cantik. Okey, setakat ini clear ke? Cikgu kita dah mula menjawab soalan yang pertama ni. Pelajar cantik adalah peranan. Macam mana kita nak ingat? Ingat huruf M. 4M. Ada contoh situ. Di mana contoh? Senang saja. Kita ambil lah satu contoh yang pelajar boleh hafal dan ingat. Okey. Masih fakta ini lagi. Masih ada huraian. Good, Rashid. Okey, kita tengok huraian seterusnya. Cikgu letak warna hijau. Okey, cikgu tengok sini. Dalam mesyuarat terakhir di Singapura. Okey, dalam mesyuarat yang terakhir, ada orang nak present pula tu kita tengok balik di sini, kita nampak dia membawa kepada pembentukan Suruhanjaya Kobot. Ariel kata saya ulang Okey, baik, saya ulang balik Ariel. Perkongsian saya yang terakhir tadi, huraian 2E dalam mesyuarat yang terakhir di Singapura
ahli tadi daripada Singapura, Sabah, Brunei, dan lain-lain itu, mereka menghantar satu memorandum kepada Suruhanjaya Kobot. Baru kita nak masuk. Betul tak nampak? Takkan tak nampak Ada yang tak nampak slide? Nampak? Ada yang nampak pula ini kalau ada nampak, ada tak nampak ni, pelik juga. Yang tak nampak tu mungkin baru masuk Okey, jangan risau. Bukan laptop tu rosak, jangan kau buang pula dia ada. Okey, sebab saya guna 3 device ni kalau okey. Kobot setakat ni, okey, tengoklah gambar Lord Kobot ni. Tinggi orang dia ni kalau kau tengok handsome orang dulu-dulu, rambut dia belah kiri gitu zaman-zaman sekolah dulu semua. Zaman sekarang dia tak ada orang macam ni. Kalau kau mau tengok Menteri Pendidikan kita, dia belah rambut tengah mungkin naik sekolah nanti ramailah pelajar belah rambut tengah. Macam Menteri Pendidikan kita yang baru Okey. Kita pergi, bagi yang tak nampak pelan-pelan saya slow and steady ni. Kita nak pergi memorandum. Okey, sekarang kita nak perincikan apa itu memorandum. Okey, di sini perenggan pertama pelajar tengok. Dalam perenggan pertama tu memorandum ini apa? Apakah yang terkandung dalam memorandum? Katakan soalan tanya 2 markah saja. Apakah yang terkandung dalam memorandum? Memorandum kepada Suruhanjaya Kobot. Pelajar tulis di tepi buku teks tu sikit. Apakah yang ada pada memorandum itu? Cikgu letak anak panah di sini. Cikgu kalau kat sekolah macam inilah. Conteng-conteng buku kita nampak di sini kita pergi sampai sini ni. Baik, apa yang ada? Okey, kalau kita tengok apa yang ada di situ, pelajar tengok mengandungi perkara penting yang memberi pertimbangan kepada pandangan. Pandangan siapa? Okey, cikgu letak warna biru. Pandangan Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan dalam perlembagaan baru. Nanti perlembagaan selepas ini. Itu 2 markah cukuplah. Tadi kita dah belajar tentang peranan. Cikgu buka balik di sini. Ini dia K. Peranan ni ini peranan. Soalan 2007. Lepas tu dia tanya tentang langkah pembentukan. Langkah pembentukan pun sama juga. Tapi daripada atas sampai ke bawah. Boleh sambung lagi bawah ini. Langkah pembentukan Malaysia. Panjang jawapan dia. Kita nampak di situ Okey. Okey, kita tengok Suruhanjaya Kobot. Slow and steady. Kobot ni siapa? Bukan semua orang putih dia. Ada juga orang Melayu. Kalau kita tengok di sini, dalam Suruhanjaya Kobot, ketuanya Lord. Lord Kobot dan 2 orang Sir. Saya bagi tahu kalau Lord ini bagi negara British itu orang bangsawan lah. Orang hebat. Contohnya macam kalau Sir David Beckham, dia dah kira orang hebat lah bagi British. Dia idola bagi orang British lah. Okey. Sir apa lagi? Sir Abu Bakar. Sultan Abu Bakar dapat Sir hebat. Sultan Abu Bakar Johor dapat Sir. Okey. Dan ada 2 orang Malaysia. Ada 2 dan ada pula, tolong ingat ni. Okey, ini boleh disoal dalam objektif ni. Siapakah tokoh daripada tanah Melayu yang terlibat dalam Suruhanjaya Kobot? Kalau dia tanya, seorang Cina, Datuk Wong Pauni, dan seorang daripada masyarakat Melayu, Tan Sri Ghazali Syafi'i. Okey, setakat ini clear anak-anak? Saya harap tak ada gangguan lagi. Okey, ada yang nak bertanya setakat ni boleh on mic. Yang nak bertanya boleh on mic atau boleh tulis kat chat. Jangan senyap je kelas kita ni, risau juga saya seolah-olah saya cakap dengan laptop je.
Saya kata ulang sekali lagi. Di mana nak ulang Lesya? Tolong tulis. Lesya Santara nak ulang di mana? Kalau nak ulang semula tadi banyak tu. Cuba tulis nak ulang, cikgu nak ulang. Cikgu nak ulang dekat peranan ke okey. Yang memorandum. Okey, good Lesya. Okey. Lesya tengok katakan soalan tanya, apakah tujuan, apakah yang terkandung dalam memorandum yang kepada Suruhanjaya Kobot? Okey. Jawapan kita ialah untuk memberi pertimbangan kepada pandangan serta pendapat. Semua P. Cuba pelajar tengok tu. Di sini satu pertimbangan, pandangan, pendapat. Kalau kita nak tadi kita pergi M. M kita berakhir dengan mesyuarat. Yang ini semua P. Suruhanjaya Red dengan Suruhanjaya Kobot. Lain jauh beza tu. Kobot ini kita sudah nak melibatkan Sabah Sarawak untuk dimasukkan dalam Malaysia. Suruhanjaya kita hafal. Dia kita pilih Lord Red. Beza tu ya. Jangan kau terbalik pula walaupun Lord. Okay, kita nampak situ Okey, clear Alisha? Okey, Aimur Rahman okey? Nama orang tu, okey, nama. Kalau soalan tanya, siapakah pemimpin tanah Melayu yang terlibat dalam Suruhanjaya Kobot? Ni cikgu tulis lah sini Okey, cikgu tulis balik. Siapakah pemimpin tanah Melayu yang terlibat dalam Suruhanjaya Kobot? Jadi dia nak dua markah, contohnya soalan objektif lah. Jadi kita nampak di situ. Objektif tu kita ambil Datuk Wang Pauni dan Syafi'i. Dia nak sama tadi untuk buat penilaian, pandangan dan pendapat. Baik. Di sini cikgu nampak. Okey, setakat ini Okey, yang ini biasanya cikgu akan garis. Cikgu akan garis panjang. Nanti kenapa cikgu garis? Nanti cikgu bagi tahu. Cikgu garis panjang. Habis. Okey. Pada perenggan ini, kita nak tengok apa yang Suruhanjaya itu dapat. Di sini. Cikgu garis dua cikgu garis lagi. Lari garis Okey. Di sini, cikgu letakkan di sini apa rumusan ataupun apa yang Suruhanjaya Kobot dapat hasil 3P tadi. 3P tadi. 3P yang dibuat pertimbangan, pandangan, pendapat. Apa Suruhanjaya Kobot dapat? Okey, kita tengok di sini. Okey, dia jawapan bermula pada baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Cikgu letakkan di situ. Pelajar pun boleh garis, buat anak panah macam cikgu juga. Tulis, buat anak panah. Buku pun nak habis dah. Buku ni kamu aja guna lepas ni adik-adik tingkatan 4 tak guna dah. Buku ni Okey. Bila kita dah buat, kita nampak di situ ada 3 jawapan yang kita nak keluarkan. Okey. Yang pertama, cikgu letak warna hijau. 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah menyokong tanpa syarat. Itu yang pertama. Dia sokong tanpa syarat. Okey. Yang kedua, 1/3 menyokong, tak nak guna pen hijau. Kita guna warna biru. Okey, nampak ke? Cikgu, saya tak nampak apa yang kamu tulis di atas. Tak nampak apa yang saya tulis. Saya tulis, Cemeleng, apa rumusan Suruhanjaya Kobot dapat? Apa rumusan? Boleh zoom. Zulaikha kata Okey. Yang kedua, 1/3 dia semua 1/3 menyokong dengan syarat. Okey.
Satu yang terakhir, cikgu letak warna apa lagi? Warna apa yang ada di sini? Warna purple. Ni warna baju Melayu Hari Raya tahun ni. Iaitu kepentingan 1/3 lagi kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia. Okey. Kalau kita tengok, tengok balik di sini, 1/3 sokong tanpa syarat. 1/3 sokong dengan syarat. Cikgu belum garis tak dia. Apa syarat yang dia minta? Syarat dia minta kepentingan mereka dilindungi. Kepentingan mereka ni termasuknya penduduk Sabah dan Sarawak. Pelajar kena tulis gitu tak ada syarat, kosong. Ada syarat, tarikkan 2. Ada syarat, kepentingan dilindungi. Satu lagi, menginginkan kemerdekaan. Dia senang saja. Cuba pelajar tulis dekat chat. 3 itu, 1/3. Jadi kalau siapa yang boleh tulis, rakan-rakan boleh baca. 1/3 dengan syarat, good. 1/3 membantah, tak boleh kata membantah. 1/3 itu menyokong dengan syarat. Kita nampak macam tu Cikgu tengok pelajar. Cuba pelajar tulis 1/3 syarat pada chat kita. Kalau pelajar tulis, rakan-rakan mungkin nampak apa yang pelajar tulis. Cikgu tengok sekejap. Belum ada yang tulis di situ 1/3 juga sini menyokong dengan syarat. Syarat apa juga sini? Mesti ada syarat Syaratnya ialah kepentingan mereka dilindungi. Dia mesti bersambung. Sebab dia sekali tu cuma cikgu mengajar ni, cikgu nak, bagus Mimi. Mimi tarik untuk bantu kita. Tengok 1/3 tanpa syarat, 1/3 dengan syarat kepentingan dilindungi, 1/3 meminta kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia. Bukan meminta, menginginkan samalah. Okey, bagus. Kenapa Yusof pernah tulis? Bila kita baca, kita garis, kita tulis 3 benda kita dapat. Apa tu? Nak tanya apa tu? Off mic Okey, good. Nurul Rabiatul pun sama. Okey, good. Terima kasih sama-sama free Okey. Ditarik mana tu? Jadi kita nampak Ditarik mana tu? kita nampak di sini Okey. Ditarik mana dia? Pada baris ini, pada yang sini. Kita tengok tolong off mic Ada jumpa. Garis Nak tanya sini. Cadangan Suruhanjaya Kobot. Setakat ini belum pernah keluar yang ini. Okey. Cadangan Suruhanjaya Kobot. Okey, kalau kita tengok, kita keluarkan satu-satu jawapan di sini. Okey. Kita nampak di sini cadangannya Perlembagaan Malaysia yang baru, termasuk perlembagaan yang mengganti Suruhanjaya Red nanti, berasaskan perlembagaan, ini perlembagaan kita 1957. Yang ini berasaskan perlembagaan yang dirangka oleh Suruhanjaya Red. Okey. Ini semua sama. Okey, tolong off mic. Kita dengar semua nanti kalau sebut nak makan pula udah tak puasa. Orang semua tahu. Malu je kan. Okey, yang ini Sarawak diberikan kuasa immigration, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini semua ada dalam Suruhanjaya Red tu. Okey. Sekali lagi tolong off mic. Okey, tengok pada Suruhanjaya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dia sama macam Suruhanjaya Red. Kita nampak sama macam Suruhanjaya Red. Tak ada beza pun. Okey. Yang kedua, cadangan lain. Nampak sini. Cikgu garis 2 kali. 1,
2. Sini. Pemberian nama Malaysia kepada negara baru yang dibentuk nanti. Inilah kita nampak cadangan. Garis panjang. Cadangan. Nanti setujui, barulah kita nampak bahawa yang dinamakan ini adalah Malaysia. Sampailah hari ini. Itu sebab kita tengok tarikh penubuhan Malaysia ialah tahun 1963. Kita nampak di situ. Okey, baik. Pelajar. Kita nak stop sekejap, kita belajar. Pergi kepada soalan. Okey. Okey, cikgu letak satu soalan di sini. Okey, tengok sini soalan pada presenting cikgu. Tak nampak? Okey, tengok soalan kita yang pertama. Okey, okey, Putri. Cikgu nak pergi kepada soalan. Okey, Daniel, lepas ni kita tengok. Cikgu mengajar sekolah mana? Cikgu mengajar di Batu Gajah. Batu Gajah, tahu Batu Gajah di mana? Perak. Perak. Batu Gajah bersejarah. Okey, Okey, tengok situ. Okey, tengok usaha soalan. Usaha yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman untuk mendapatkan sokongan rakyat Sarawak dan Sabah. Cikgu letakkan jawapan. Pelajar boleh fikir sekejap, 2-3 minit, letakkan jawapan pada chat kita. Nanti cikgu ulang poin buku teks. Okey, tak apa, nanti cikgu ulang balik. Sekarang kita tumpu pada soalan latihan kita sikit, Zul. Apakah usaha yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman untuk mendapatkan sokongan? Kita key soalan ini ialah usaha. Kalau pelajar nak jawab dengan on mic pun cikgu boleh. Boleh on mic. Apa usaha? Ini soalan Perlis 2018. Soalan Perlis 2018 tentang usaha pembentukan Malaysia. Perlembagaan baru berapa? Aman tulis. Perlembagaan baru berasaskan yang dilakukan oleh Sendiri itu belum. Yang Joseph pergi Japan mengadakan lawatan ke Sarawak dan Sabah serta Brunei. Oh, bagus. Itu dah jawapan tu. Okey. Betul. Aiman pun betul jawapan. Dia nak 4 markah ni. Kalau boleh ada fakta dengan huraian. Kalau boleh ada fakta dengan huraian. Zizi dia kali Mimi Zati Zizi pula memorandum. Kelly Chan, bukan ni Kelly Chan, ini kita menjawab soalan sekarang ni. Kita menjawab soalan kita. Apa usaha yang dilakukan? Pihak British menubuh Daniel bagus Suruhanjaya Cabot untuk meninjau. Sebelum itu lagi yang Daniel itu pun kita dah boleh bagi jawapan. Nampak itu Okey, baik pelajar cikgu nampak jawapan kita macam-macam. Cikgu terus bagi skema lah Okey, kita tengok di sini. Okey, kita tengok kepada skema. Skema ni dia ambil balik apa yang kita bincang langkah-langkah tadi. Bila sebut usaha, dia ambil balik. Pelajar boleh catat pada buku teks. Ini soalan Perlis tadi kan. Kita ambil balik, ditulis ni. Apa soalan Perlis? Usaha di Tunku Abdul Rahman mendapat sokongan. Baik. Kita tulis dekat sini. Letak sini. Usaha Tunku Abdul Rahman untuk mendapatkan sokongan penduduk Sabah dan Sarawak. Boleh ambil di sini. Di sini dah boleh ambil dah. Dan juga boleh ambil pada bahagian ini. Usaha dia. Cikgu tak nampak. Tak nampak lagi? Oi, banyak kali tak nampak. Tak apa. Sabar Baik, cikgu. Saya tak ada stop presenting ni pun
Dia presenting. Okay, saya stop presenting. Okay. Dia tak nampak ni, dia internet tempat saya tak apa cantik lah maksud itu tapi janganlah kata saya tak bayar, itu saja Okay, dia ambil masa 1 minit Kalau tak nampak terus tulis, saya nampak di situ lah Okay, kalau nampak jelas? Okay, thank you. Jadi internet kita ni Okay, nampak? Jawapan kita, cikgu tulis balik di sini anak-anak. Usaha Tunku Abdul Rahman untuk mendapatkan sokongan penduduk Sabah dan Sarawak ialah dia ambil daripada sini. Di sini kita nampak ni. Atas sekali. Menghantar pegawai-pegawai kanan untuk berunding. Ada dapat jawapan dah Situ kita dah dapat jawapan dah. Kalau kita nampak sini. Mengadakan lawatan, pegawai, rundingan. Perenggan pertama tu pun kita dah dapat full mark. Perenggan pertama ni pun kita dah dapat full mark. Di sini. Pelajar boleh tulis soalan tu. Boleh masuk lagi perenggan kedua dan seterusnya. JPPK, Singapura, gagasan 4M tadi Ingat balik 4M. Ini bukan mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Red skema ni. Salah tu skema tulis Suruhanjaya Red. Dia sebenarnya Suruhanjaya Cobalt. Tak apalah kadang-kadang kita typing error. Ada kesilapan sikit Mungkin dah dibetulkan, kita tak nampak okey. Kita dah jawab satu soalan daripada negeri Perlis. Musim harum manis ni. Ada pelajar Perlis ke sini? Kalau ada pelajar Perlis mana tahu dapat order sekilo 2 harum manis jadilah okey. Oh, Nurhaliza Hassan di Perlis cikgu juga ada kawan di Arau sana okey. Muka surat berapa? Wahidah, kita muka surat 149 okey. Ini soalan Perlis. Okey, kalau kita tengok lagi soalan, cikgu nak ambil beberapa soalan ni. Kita tengok soalan balik SP ulangan. Okey. Kita tengok di sini SPM ulangan, SPM ulangan 2016. Okey, cikgu berharap anak-anak kita dah dapat detailkan tentang 8 poin daripada langkah pembentukan Malaysia sampai 1/3 tadi pun dah okey. 149, 150 yang ini Yang ini kalau kita nak letak 149 dan 150. Jawapan sambutan ni belum lagi. Ini belum masuk. So peranan JPPK. Ini muka surat berapa? 149. Okey. Penggabungan wilayah merupakan satu tindakan nasional. Terangkan langkah pembentukan. Ini juga 149, 150. Bermaksud dua muka surat awal ni kita jangan main-main. Itu saya kata, oh cikgu yang ini, itu cikgu cukup berat kan. Syairah, apa soalan tadi? Soalan tadi ditanya, apakah usaha? Ni, apakah usaha Tunku Abdul Rahman untuk mendapat sokongan penduduk Sabah dan Sarawak? Itu. Okey. Kita baru dua muka surat. Itu orang pelajar tanya, cikgu kenapa slow sangat? Bukan slow Yang join kelas kita ni terdiri daripada pelbagai aras. Ada yang sangat cerdik, yang sederhana, yang baru nak up. Dia nak lulus juga. Kalau cikgu laju sangat, kesian kawan kita yang baru masuk, yang baru dan sebagainya Ada yang ada buku, ada yang tak ada buku Okey. Kita nak sampai kepada gambar ini. Okey. Cikgu tinggalkan di sini. Kita nak pergi kepada muka surat 151. Okey, bila dah sampai tadi bla 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 bla, dia tumbuh jawatan kuasa JAK.
Ini jawatan kuasa antara, cikgu belum cerita lagi ya? Okey. JAK. Dia tubuhkan JAK. Apa itu JAK? Jawatan kuasa antara kerajaan. Ditubuhkan antara kerajaan Sabah, Sarawak, Tanah Melayu. Dia nak buat perlembagaan ni Jadi siapa yang pergi? Bapa mantan Perdana Menteri kita, iaitu Tun Abdul Razak. Dia ke Sabah dan Sarawak ini menerangkan penubuhan Malaysia ni bukan sekali dua. 24 kali. Masya Allah, banyaknya. Bukan dekat. Naik kapal terbang tu 24 kali. Nak mewajarkan, nak merasionalkan kemasukan Sarawak dan Sabah. Kita nampak di situ Okey. Sudah tak nampak? Contoh muka surat sebelah. Okey. Tak nampak lagi ya? Okey, macam-macam kita ni. Tak apa, jangan risau Terlayan saja Kenapa dia kadang-kadang tak nampak Kadang-kadang nampak. Dia hilang Jangan risau Kita belajar ni macam inilah. Banyak rintangan. Lagi banyak rintangan, lagi seronok kita Okey, semoga tak nampak internet pun bersama dengan kita. Okey, sini di bawah ini. Dia mengunjungi Sabah dan Sarawak sebanyak 24 kali. Kita nampak di situ bawah sekali. Muka surat 150. Cikgu suara jelas. Slide hang. Nak buat macam mana slide kita ni. Kita yang merancang. Tuhan yang menentukan. Okey, sekarang nampak ke slide saya? Nampak slide saya? Tak nampak juga? Okey, sekali lagi jangan risau. Ni kita tengok di sini. Sekali lagi saya presenting. Sebab pada saya, device saya nampak. Dekat device saya dia keluar. Kalau tak ramai kata tak nampak tu, memang tak nampak betul lah. Dia kalau orang Batu Gajah nampak, jelek Okey, nampak dah muka cikgu. Nampak muka saya tu kira betul lah tu. Okey. Muka saya tak penting, yang penting slide. Okey. Kalau kita tengok di situ 24 kali sampai di situ 24 kali. Kalau kita tengok sampai di situ ialah JAK. Jawatan kuasa antara kaum. Okey. Kalau kita tengok pada muka surat bawah, nak menubuhkan Malaysia ni bukan satu kerja yang senang. Bukan kerja yang senang sebab kita tengok pada muka surat 151. Pelajar kalau ada buku teks boleh buka. Dalam muka surat 151 ni, kita mendapat tentangan. Kita telah belajar sebelum ini. Daripada Indonesia dan Filipina. Perenggan kedua, baris keempat. Jadi, tentangan ini, normal lah bila kita nak buat benda baik, ada saja tentang. Bukan satu benda yang agak sukar, diselesaikan macam mana? Cikgu letak warna hijau. Pemimpin kita selesai dengan perjumpaan 3 pihak yang melibatkan Malaysia, Indonesia dan Filipina. Malaysia, Indonesia dan Filipina. Pelajar boleh garis kalau tak nampak, jelas suara saya boleh garis. Kita bincang dan perbincangan ini apa hasil? Ini soalan kertas 1 ni. Hasilnya ialah membawa kepada rundingan yang dipanggil Mafilindo, Malaysia, Filipina, Indonesia. Malaysia, Filipina, Indonesia. Kita nampak di situ Mafilindo ni ada lagi ke sekarang? Dah tak ada dah Sekarang kita di bawah ASEAN. Semua di bawah ASEAN. Maksudnya kita tak ada gaduh-gaduh lagi, tak
Tak ada masa-masa muka lagi dengan Indonesia. Tak ada lagi ganyang Malaysia macam kita belajar sebelum ini. Sekarang kita okey, kita bawa melalui perbincangan, melalui, nampak bawah tu, melalui bantuan BB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Baca garis sampai situ. Okey. Bila bawa kepada PBB, PBB mestilah hantar wakil dia. Dia hantar wakil tu panjanglah ceritanya, kita nampak menghantar wakil. Pelajar, bila wakil, hasil daripada tinjauan dia, tinjauan PBB ni, kita nampak jawapan pada muka surat 152. Laju kita ni sebab bukan semua kita nak sentuh. Dalam muka surat 152, wakil PBB boleh buat rumusan. Dia kata apa? Dia kata majoriti rakyat Sarawak dan Sabah sememangnya bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia. Setuju. Bila setuju, tadi 1/3 kan? Sekarang bila dah 24 kali tu Abdul Razak, 24 kali berjumpa, 24 kali minum sama-sama, makan mi kolok ke contohnya, bincang kalau Sabah makan apa makanan rasa Sabah, lupa, cikgu tak tahu lah kita nampak, akhirnya buyat. Bersetujulah orang Sabah dengan Sarawak nak menyertai Malaysia. Mereka apa? Dah mengubah fikiran berbanding keputusan Suruhanjaya Kobot. Senang Suruhanjaya Kobot ni kan? Kan susah benar. Jadi kita hampir habis dah Kobot ni. Hampir habis. Di sini kita nampak penduduk Sarawak dan Sabah, awal peringkat kedua tolong garis yang ni, suka menyertai tanah Melayu daripada Indonesia dan Filipina. Okey. Jelas habis dah ni. Dan kita nampak taris. Inilah tarik keramat kita ni. Nampak gambar Tunku Abdul Rahman. Tinggi Tunku ni anak raja tinggi Tunku ni. Tarikh pembentukan Malaysia terpaksa ditunda kepada 16 September 1963. Baik. Satu soalan di sini. Mengapa tarikh pembentukan Malaysia ditunda? Okey, tulis jawapan dekat chat. Mengapa tarikh? Para Nadia nak ulang. Okey, saya ulang balik. Hasil tinjauan daripada wakil PBB. Kita kenapa ada wakil PBB? Sebab ada tentangan daripada Filipina dan Indonesia. Wakil PBB tadi, dia dah buat lihat pandangan majoriti rakyat Sabah dan Sarawak ingin masuk Malaysia. Tak ada lagi 1/3 dah. Soalan cikgu, kenapa tarikh pembentukan Malaysia itu ditunda? Tulis dekat chat tu. Yang Yosef dah tulis jawapan dah. Dia ada jawapan di sini Ini boleh jadikan satu soalan kepada pelajar Kenapa ditunda? Kita nampak yang pertama, PBB tidak dapat siapkan. Tidak dapat siapkan apa? Siapkan satu tinjauan tadi dia tak dapat siapkan lagi. Mungkin Kota Roger ke hasil paperwork dia belum siap. Dan tentangan daripada Indonesia dan Filipina yang berterusan. Bukan senang. Indonesia dan Filipina terus tidak bersetuju. Dan peristiwa sedih pada saat-saat akhir ini ialah Brunei menarik diri. Itu kita nampak. Brunei menarik diri. Itu yang jelas. Bukan senang nak bentuk negara kita. Jadi kita belajar hari ini 55. Tak dapat siapkan, Amila kata tentangan daripada bagus Amila. Betul dapatlah 2 poin, 2 markah. Okey. Setakat ini boleh nak tanya? Boleh tanya, boleh on mic. Kita nampak yang bawah-bawah ini semua nilai. Yang bawah-bawah ini apa yang kita nampak ialah nilai
kalau soalan tanya kenapa Singapura ni bawah ni kenapa pihak komunis dan juga tangan Filipina ni kita dapat tangkis, kita dapat elak. Bawah ni dah ada jawapan dah. Komunis pun kita dapat elak, kalau kawasan hitam, kalau Filipina kita buat dengan diplomasi, perbincangan. Hebat pemimpin kita ni. Kita kena saluti lah. Saluti. Salute. Kalau orang kampung dia panggil saluti boleh tanya dekat chat ataupun on mic. Boleh tanya. Kita dah nak habis dah Suruhanjaya Kobot ni. Nampak? Udah habis kita. Susah sangat nak belajar ni Berikan tumpuan sikit saja. Ruang masa selepas kamu tadarus, selepas sunat duha tadi, udah habis Suruhanjaya Kobot. Senang aja. Kita tak tahu sekolah kita ni nak buka bila kita ni sampai 12 hari bulan. Lepas itu dah nak raya pula. Okey, ada nak tanya? Sebelum cikgu bagi sakit soalan, ada soalan kita soalan Melaka kot. Melaka dia letak soalan apa ni? Ada tak soalan Melaka? Melaka dia letak yang ni yang Melaka dia tak boleh ambil lah. Dia letak perjanjian Malaysia. Yang ini reaksi. Ini. Okey, kita tengok. Ini bagi yang belum belajar tajuk pada minggu lepas, cikgu bukakan sikit soalan supaya pelajar tengok soalan ini Soalan dia ada, bukan tak ada. Soalan saya ialah apakah kita nak ambil buku teks je. Soalan kita jangan jauh-jauh. Kita jangan pergi jauh-jauh, kita nak pergi soalan B ni. Nampak soalan B pada cikgu ni? Nyatakan hasil dan cadangan Suruhanjaya Kobot. 5 markah. Cikgu tak nak garis, cikgu tak nak buat apa, cikgu nak minta pelajar tolong tengok. Upload video perbincangan ini di channel YouTube. Okey, nanti boleh tengok channel YouTube bagi anak-anak, cikgu akan masuklah kalau ada kesempatan di channel YouTube cikgu santai. Cikgu tulis dekat chat sejarah SPM. Ini channel dia Okey, pelajar tolong jawab dulu soalan ni. Jawab soalan, cikgu letak warna merah ni. Suruhanjaya Kobot 1962, kita garis sikit sini. Meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak. Okey, soalan dia tanya. Nyatakan hasil dan cadangan Suruhanjaya ini. Letak pen merah. 5 markah. 5 markah tu banyak. Cuba jawab. Ada sempat hai Farah lagi Okey, boleh jawab, cuba jawab soalan cikgu. Apa hasil cadangan Suruhanjaya? Hasil tadi rumusan tadi yang cikgu dah masuk pada buku teks kita tadi. Mana rumusan kita tadi? Pada muka surat 151. 150. Nampak situ ini. Jawapannya pada perenggan ini dan pada sini. Kita nampak di situ. Ya, bagus Fahida. Ini kita nampak jawapan dia. Cadangan. Sebab soalan ditanya tadi ialah berkaitan dengan cadangan. Key dia. Ini cikgu letak gariskan. Jadi, bila sebut cadangan, kita terus. Cikgu dah letak awal-awal tu cikgu letak ni. Garis 3 kali. Beri cantik sikit. Cadangan Suruhanjaya Kobot. Kita nampak di situ 1/3. Cantik soalan tu dia nak 5 markah 5 markah. 1/3 dengan syarat, 1/3 tanpa syarat Syaratnya apa? Kena tulis tu
Alisha 1/3 syarat apa? Kalau tanpa syarat, kau tulis Sufri, kenapa Sufri? Lapar ke? Dia bagi gambar macam tu macam lapar je Sufri Okay. Ramai. Amelia dah senyum lah. Amelia malu lah baru pukul berapa dah lapar kan. Cikgu kena kemukakan cadangan. Ya, kena kemukakan cadangan. Cadangan yang kemukakan oleh Suruhanjaya Kobot ialah apa? Live meeting? Tu macam mana dah masuk meeting ni? Nak minta live meeting, you dah dapat meeting ni? Okay, meeting ni selalunya cikgu masuk dalam grup EDD EDD ni ataupun dalam grup di Facebook, Santai Sejarah SPM di Facebook. Cikgu-cikgu ramai di situ mungkin link tu cikgu dapat, cikgu panjangkanlah Okay, boleh pelajar? Jadi kalau kita tengok masa yang diperuntukkan untuk cikgu masih ada sikit lagi. Kalau pelajar nak bertanya boleh tanya kalau tak nak bertanya boleh kita kalau ikut kita punya objektif apa yang kita nak belajar hari ni kita dah habis. Cikgu stop sekejap. Kita dah habis sebab kita tumpu kita pada hari ni ialah Suruhanjaya Kobot.